Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami. Diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, insya-Allah. Okey, baiklah, anda bersama saya Eliza Hisham dan juga Derina. Kami bersiaran secara langsung dari studio C Suka TV dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baru lepas makan rasanya. Rasa gembira kita berjumpa dengan penonton-penonton Hawa hari ini. Kita harapkan anda sentiasa sihat dan mungkin ada di kalangan anda yang dah pun rancang aktiviti pada hujung minggu ini. Kita harapkan semuanya dipermudahkan. Dan seperti biasa, saya dan juga Izzah akan temankan anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV atau anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung. Tak kisahlah menggunakan telefon bimbit ke laptop dan sebagainya. Betul tu, asalkan ada internet. Yes, betul. Okey, baiklah. Kalau anda lihat kami pun hari ini very the flowery macam tu, bunga-bunga kan. Sebab tu kot Dina, saya excited sebab hari ini kita ada sesuatu yang lain daripada yang lain nak tunjuk kepada penonton. Tapi bukan sekarang. Lagi penonton Hawa kena tunggu sehingga ke akhir rancangan. Dan untuk segmen ini, kita lihat Eliza di media sosial, di dada-dada akhbar juga, kebanyakan mereka melemparkan macam-macam pendapat tentang isu yang bermain sekarang, iaitu isu Palestin dan Israel dan sebagainya kan. Betul? Jadi mungkin di kalangan mereka yang sentiasa bersuara mengikut orang kata tiada batasan yang Eliza itu agak keterlaluan mungkin pada pandangan orang-orang lain juga kan. Jadi kita tahu apa di mana garisan yang patut kita limitkan untuk kita bersuara di media sosial untuk hari ini. Betul Rina. Sebab saya selalu tertanya-tanya sejauh manakah kita boleh bercakap, bersuara di media sosial sebenarnya. Adakah bagus untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita ataupun cara ini sebenarnya tidak patut diamalkan dan dibiasakan oleh rakyat Malaysia. Sebab macam Derina cakap tadi, ramai sangat apabila semua orang rasa diberi kebebasan bersuara, ada yang sampai ke perkara negatif, mengaibkan, betul, dan kecaman dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan tentang kebebasan bersuara. Jadi di awal segmen ni kita akan bersama dengan seorang yang lebih pakar. Tapi di awal segmen ni kita akan ingin kongsikan kepada anda garis panduan dalam menggunakan hak kebebasan bersuara dalam segmen Warta Ilmu. Dan kalau kita lihat juga Eliza, undang-undang sekarang ni tiada kita tak nampak, belum ada lagi tentang hak bersuara di media sosial. Jadi mungkin mereka tidak peka tentang isu-isu yang macam ni. Jadi yang pertamanya, apa yang kita perlu beringat bila kita nak buat sesuatu posting di media sosial adalah beringat bila bercakap. Selalu berwaspada dalam pertuturan, telajak perahu boleh diundur tetapi telajak kata buruk padanya. Jadi sentiasa beringat, sentiasa sentiasa fikir apa yang kita akan cakapkan itu adakah akan menyakitkan hati orang-orang lain ataupun akan mengaibkan sesiapa ataupun boleh menjatuhkan fitnah kepada sesiapa. Hati-hati dengan percakapan kita, Eliza. Betul, sebab kadang-kadang kita terbiasa sangat bercakap sampai kita lupa untuk berfikir adakah itu baik ataupun tidak, Derina. Betul. Jadi yang keduanya adalah untuk bercakap benar. Memang kita semua diberi kebebasan untuk meluah pandangan asalkan tidak berdasarkan fitnah ataupun maklumat yang tidak benar. Kerana ini boleh orang cakap menyebabkan sesebuah komuniti ataupun sesebuah keluarga berpecah belah. Macam kita pernah cakap dengan Bro Amin dulu kan. Dia cakap pasal kita nampak laki dia dengan perempuan lain. Tapi tak tahu perempuan tu adakah seorang adik, saudara ataupun tidak. Apabila kita bercakap lepas tu benda tu jadi salah, ia berjatuh fitnah. Jadi yang paling penting sekali anda kena tahu adakah anda sampaikan itu betul ataupun tidak. Bila kita bermain gadget ni, Liza, bila kita bermain media sosial ni, kesannya amat besar. Betul. Liza, dan dia memberikan kesan emosi sosial dan sebagainya. Jadi pastikan benda itu sahih. Sebelum kita nak forward sesuatu tu, pastikan benda itu datang daripada fakta yang betul, daripada pihak yang betul, barulah kita boleh berkongsi kepada siapa. Tapi kalau boleh benda yang mengaibkan, lebih baik jangan kongsi kepada sesiapa. Dan seterusnya adalah kita harus sentiasa bijak menilai. Kita sebelum nak post something perlu fikir dahulu sebelum kata-kata agar tiada penyelesaian di kemudian hari. Yang ini amat penting supaya orang-orang sekeliling nanti tidak akan rasa apa yang kita buat tu boleh
memberikan mereka kesan yang amat besar dalam kehidupan mereka, Eliza. Betul tu, sebabnya Darina, jika difikirkan semula kan, kita perlu, sebab kita tahu social media ni apa-apa yang berkaitan dengan media sosial akan stay, akan ada di situ sampai bila-bila. Jadi kita kena lihat semula apa yang kita nak kongsikan, apa yang kita nak fikirkan, apa yang kita nak luahkan, itu kita kena ingat. Sebab apa? Sebab benda ni akan stay dekat social media sampai kesannya bila-bila. amat besar. Betul, kesannya menyebabkan sampai akan mungkin kesihatan mental, hari tua dan sebagainya, Darina. Jadi yang keempat, Darina dan penonton, adalah luahkan pendapat berdasarkan fakta. Jadi sahkan fakta tu dulu sebelum berkongsi untuk mengelakkan penyebaran sesuatu yang tidak benar. Ini dah jatuh fitnah. Kata orang Melayu, daripada fitnah baik bunuh je saya. Betul. Kan? Kalau boleh kita elakkan walaupun dia fakta, tapi benda tu kalau yang mengaitkan, yang negatif, lebih baik jangan kita nak penuhkan media sosial kita tu semata-mata nak post tu, lebih baik kita elakkan sahaja, Eliza. Dan seterusnya adalah kita sentiasa memberi pandangan tanpa menyebarkan kebencian. Selalu saya lihat di komen-komen, ruangan komen mana-mana posting dan sebagainya agak keterlaluan kadang-kadang, Eliza, tanpa kita berfikir dahulu apakah yang kita cakap itu akan menyakitkan hati mereka, akan membuatkan mereka rasa susah hati dan sebagainya. Jadi ruangan komen itu perlu kita isi dengan sebaik-baik mungkin, boleh memberikan mereka semangat untuk mereka bangkit daripada isu-isu yang mereka kongsikan di media sosial itu sebenarnya. Betul, sebab saya pun rasa itu yang saya nak tanya ni, limitasi sosial media ni berada di tahap mana sebenarnya? Betul, di mana garisan? Betul, di mana garisnya? Jadi hari ini kita akan kongsikan bersama dengan tetamu istimewa kita sebentar sahaja lagi. Betul. Tapi sebelum tu kita kena berehat sebentar. Alamak, kena minum dululah. Kita kena minum dulu. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Seperti yang kita katakan tadi, kita nak bercakap tentang limitasi bersuara, di mana garisan yang patut kita letakkan untuk kita bersuara di media sosial sebenarnya, Eliza. Betul, tapi untuk kita sembang berdua jadi tak sedap lah. Kita mesti akan ada orang yang ada rencahnya, yang tahu kan macam mana nak bercakap. Jadi pada hari ini seperti biasa kita ada Amin Idris ataupun Bro Amin, perunding latihan dan juga motivasi dalam segmen istimewa kita. Seperti biasa, Borak Santai Amin Idris. Assalamualaikum Bro Amin. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Color pun lebih kurang, cuma saya tak ada bunga. Dekor perasaan kita hari ini berbunga-bunga. Bahagia hari sihat. Terima kasih banyak. Kita dengar daripada Penang. Dari Penang. Saya sebenarnya hari ini Penang, 2 hari lepas pun di Penang. Malam ni Sarawak. Oh, malam ni Sarawak. Isnin ni Terengganu, insyaAllah. Walaupun busy, Eliza, terpaksa rasanya. Terpaksa. Saya rasa. Dengan suka. Berada di Suka TV. Suka hatinya datang pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Bro Amin. Terima kasih juga sebab jemput. Okey, untuk topik hari ini, limitasi bersuara dalam sosial media, media sosial, betul tak? Kita tahu ramai sangat sekarang orang ni ikut hati dia, ikut dan dia je bersuara, betul tak Bro Amin? Ikut suka hati dia je nak cakap apa. Jadi untuk di awal segmen ni mungkin Bro Amin boleh rungkaikan sedikit apa sebenarnya limitasi media sosial. Keyword dia Eliza sebut ikut dan dia je. Ikut dan dia je bercakap. Kok mana tu dia cakapnya? Pertama, kita kena terima hakikat lah. Ini adalah fitrah manusia. Betul. Fitrah manusia suka untuk menyatakan, mengekspresikan perasaan. Itu fitrah manusia. Kan? Kita tak boleh nak halang. Kok mana pun manusia akan meluahkan. Kan? Kalau tak ada social media sekarang kan, dulu ada Friendster, dulu ada MySpace kan? Siapa yang hanggut-hanggut tu sah umur dia 30 tahun ke atas kan. Kan? Alamak, dulu Friendster. ada MRC kan. Sebelum tu MySpace dulu ada blog kan? Blogspot, ada WordPress. Betul. Sebelum tu mungkin ada surat. Ada BlackBerry. Sebelum tu ada surat menyurat. Kemudian ada pager kan.
kemudian wujudnya telefon. Kenapa berlaku evolusi sebegini? Kerana antara puncanya adalah manusia mahu berkomunikasi satu. Yang kedua, manusia mahu mengekspresikan apa yang terbuku di hati dia. So itu kita kena terima dulu hakikat. Namun demikian, di dalam hidup ni kita tak boleh, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai gulu, kan? Bahasa Kelantan dia maksud over. Bahasa Melayu? Over. Bahasa Melayu melampau, kan? Berlebih-lebih. Contoh, gula kita tak boleh lebih-lebih. Kalau melampau gula dia jadi kencing manis. Tapi kalau kita langsung tak ada gula, tak boleh juga. Ini energi, tenaga melalui gula, betul tak? Sama juga garam. Garam ni kita perlukan garam. Tapi kalau over, berlebih-lebihan, darah tinggi, betul tak? Tapi langsung tak ada garam, tak boleh juga. Kena juga. So kita kena bersederhana. So sama juga dalam kita nak berkongsi rasa, mengekspresikan pendapat, nak bercurhat, boleh. Tapi agak-agaklah. Sebab tu kita bincang hari ini, limitasi tu. Itu sebagai mukadimah dulu. Okey, kalau tadi Bro Amin kata tadi kita dah ada platform dahulu kan, tapi ruang untuk kita nak bercakap tu kurang berbanding sekarang. Betul, Dan sekarang orang kata semakin lama semakin trend lah nak berborak tu, nak berkongsi macam-macam cerita dekat media sosial. Tapi adakah terdapat adab ketika kita nak berkongsi sesuatu dalam media sosial itu, Bro Amin? Dari sudut positif juga, ini menggambarkan berlakunya kebebasan maklumat. Di mana dulu maklumat sangat limited. Dulu kita hanya beriman dengan TV dan radio sahaja. Betul. Tak ada TV, tak ada radio, tak tahulah kita. Umpama katak bawah tempurung, kan? Tapi dengan adanya social media, dengan adanya teknologi, dipanggil ledakan maklumat. Dipanggil apa? Borderless of information. Informasi tanpa batasan, tanpa sempadan. Dari sudut positif maksudnya sumber ilmu, sumber maklumat sangat mudah sekarang. Even saya sendiri pun sekarang kalau saya nak check sama ada hadis tu sahih ke tak, ada app sekarang. Boleh check it out, semak.com, kan. So kita boleh check, boleh key in keyword hadis tu, kita boleh tahu hadis tu sahih ke tak. Dulu susah. Dulu kena pergi library, lepas tu pula kena tengok indeks, kan. Tengok apa rak mana itu kalau ada. Betul. Ini dah cari semua, ambil panjat tangga, pergi sana korek semua bagai. Tak ada. Tak jumpa-jumpa. Tak sakit jiwa. So dari sudut positif, alhamdulillah maklumat tu tidak ada sempadan sekarang. Betul. Kan? Cuma macam sebut tadilah, adab kita macam mana. Okay. Nombor satu, kita kena ingat, saya ingat kata Tayyip Erdogan. Kita sebut Erdogan, kan, Presiden Turki. Dia kata freedom of expression does not justify freedom to insult. Kebebasan bersuara tidak bererti kebebasan menghina. Maknanya kita boleh je nak tidak sependapat. Saya nak tak setuju dengan you all. Boleh je. Boleh. Tak ada masalah, kan? Hak kita. Hak masing-masing untuk mempunyai pendapat masing-masing. Tapi jangan oleh kerana kita tak sama pendapat, kita maki. Oleh kerana kita tak sama pendapat, kita fitnah. Betul. Kita tuduh orang, kan? Kita apa lagi? Kita create fake account demi untuk mengutuk dan mengutuk sampai wujud ada satu pekerjaan profesional sekarang, cyber trooper. Diupah untuk create account untuk maki orang. Diupah untuk create account supaya fitnah orang. Betul. Kan? Itu yang saya kata sebagai melampau. So melampau pertama apabila kita mula menghina. The moment kita menghina, kita sudah melampaui batas. Kan? Yang selebihnya tu satgi. Selebih tu satgi. Sebab nampak macam ada queue tu. Dengan cara kita faham. Betul. Betul. Yang penting sekali tu jangan menghina, menghormatilah sebenarnya apa yang kita nak cakap tu, betul tak? Jadi Bro Amin, baru-baru ni kita tahu keluarga adalah satu hubungan yang tak boleh diputuskan. Betul. Keluarga adalah satu hubungan yang sangat berharga. Jadi saya nak tahu juga, baru-baru ni viral ada kes yang melibatkan hubungan sesama keluarga dibuka di media sosial. Betul. Jadi adakah perlu sebenarnya membuka atau membuat statement sebegitu rupa hanya untuk melepaskan diri sendiri atau menerangkan keadaan diri sendiri kepada orang ramai tentang hubungan keluarga itu? Macam mana? Apa pendapat Bro Amin? Gini, it comes to the second point pula. Kalau tadi jangan menghina. Kedua, bila membabitkan masalah
peribadi. Okey. First and foremost, mereka terlibat tu kita respect keluarga mereka lah. Kita respect pendirian mereka. Tak kira lah mana-mana pihak. Betul. Kan? Namun demikian kita perlu mengambil iktibar. Bagus Hawa buat topik ni supaya para penonton dia ambil iktibar. Okey. Di dalam sirah pernah satu ketika seorang lelaki dijumpa Nabi. Dia mengaku dia telah buat dosa dengan perempuan. Dia kata dia buat semua benda. Dia dah pegang, dah raba semua. Cuma tak berzina je lagi. Nabi tak pandang dia. Nabi buat tak tahu pun. Nabi mengelak. Beberapa kali Nabi mengelak. Tapi kawan tu nak juga cerita. Ini disebut sebagai hadis Mu'iz kan. Akhir sekali disebabkan dia, ialah bahasa mudahnya, menyemak sangat. Kan. Nabi layan. Kan. Sahabat berkata, Allah dah tutup aib kau. Buat apa kamu nak cerita? Dan Nabi tegur. Nabi sebut kalau Nabi ajar kita, Nabi bagi garis panduan. Bila Allah Taala dah tutup aib kita, tak payah kita cerita ke orang. Dia sama juga macam ada rakan-rakan selebriti yang berhijrah. Mungkin dulu dia pernah tegur arak, mungkin dulu dia pernah buat maksiat, dia pernah buat dosa. Saya selalu pesan, tak perlu jadikan kisah silam sebagai modal ceramah. Saya dulu segala maksiat saya buat kan, semua benda arak saya telan, semua bia saya bantai kan, anchor apa semua. Tuan-tuan, penonton, ini benda dilarang oleh agama, mendedahkan aib sendiri. Begitu juga dalam hal kekeluargaan. Saya tanya you all berdua kan, bila kita ada masalah keluarga, apa objektif utama kita bila kita nak cari solusi, muncaknya apa dia? A, menyelesaikan masalah ke? Betul. B, menambahkan masalah ke? Ataupun C, memporak-perandakan lagi masalah? Tentulah A. Kita nampak lock tak? A. Kita nak menyelesaikan masalah. Ya. Betul tak? Bukan menambah masalah ataupun mengkomplikatedkan masalah. Betul. Dengan kita membuka sesuatu masalah secara publik, tak kiralah Instagram ke, Facebook ke, TikTok ke, Thread ke, apa benda bagai, adakah dia menyelesaikan masalah? Tak. Tidak. Dia akan membuka fitnah yang macam-macam. Betul. Kelahan yang macam-macam yang akhirnya menambah masalah. So sebelum saya tambah masalah, back to you. Ya, macam saya nak tambah sikit isu tadi bila dia silakan. menyebarkan aib di media sosial sebagainya, aib diri sendiri. Tapi peranan orang yang membaca, bagaimana pula, apa yang mereka perlu lakukan? Sebab di ruangan komen macam-macam fitnah yang dilemparkan. Tak ada limitasi. Betul. Peranan orang sekeliling, bagaimana mereka nak menghadapi situasi yang macam ni, yang diri sendiri menyebarkan aib diri sendiri bagaimana. Tapi kita jawab kejap lagi. Okay. Kita berehat sebentar. Rehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Bro Amin tentang limitasi media sosial. Mesti penonton di separuh masa pertama, masa pertama kan, dah macam dah faham apa sedikit sebanyak tentang ini. Jadi kita akan lanjutkan lagi perbualan sambung kita. lagi bersama dengan Bro Amin. Silakan Darina. Okay, soalan tadi saya tanya, mungkin ada di antara mereka yang tanpa segan silu menyebarkan aib diri sendiri, tapi pada mereka nakkan komen yang mungkin komen yang positif pada mereka, tapi peranan orang yang sekeliling tu yang membaca komen itu, apa sebenarnya limit pada mereka itu? Mungkin ada formula sikit, Bro Amin. Pertama, dan formula ini disebut oleh Imam Ghazali pun, bila kita terima sesuatu maklumat, sesuatu berita kan, triple check, sahih ke tak. Okey, kalau dah tahu sahih, jangan tu saya bagi, let lu. Oh, let lu. Kedua, yang kedua pula, kena check dulu sesuai ke tidak disebarkan. Nampak? Okey. Kalau bila check, okey, memang perlu sebar. Sebab antara, macam mana kita nak tahu perlu sebar ke tak? Apabila benda tu membabitkan kepentingan awam. Contoh, ahli family kita. Masalah ahli family kita. Dia pergi rompak rumah orang. Dia membabitkan kepentingan orang. Nampak tak? Yang tu kita kena sebar. Nampak tak? Dia bunuh orang, ataupun dia ambil harta orang, ataupun dia ganggu orang yang bukan dalam kelompok keluarga kita. Yang tu kita kena cerita. Sebab apa? Takut orang lain kena juga.
Dia pernah menipu orang, nampak tak? Maksudnya yang menyusahkan orang Bila lain. membabitkan kepentingan awam. Okay. Kalau masalah dalam selimut dalam rumah, jangan. Nampak tak? Okey. Kalaulah kita dah putuskan, memang kena sebar. Okey, jangan main sebar semua. Kena decide pula. Nak sebar kepada siapa? Nampak tak? Mentang-mentang boleh sebar, segala platform dia sebar. Letak kat TikTok, kat Facebook, kat semua kan. Semua platform. Sabar. Yang ketiga ni, kena decide dulu. Nak sebar kepada siapa? Sama ada social media, ataupun mungkin pada kaunselor, ataupun pada pihak polis, ataupun kepada pihak mana-mana yang berautoriti. Nampak tak? Okey, bila kita dah decide nak sebar kepada siapa, jangan sebar semua. Mungkin hanya maklumat tertentu sahaja. Kan, mentang-mentang, saya dah perlu report pada polis, segala keturunan mak nenek dia cerita, nampak tak? Mungkin kena cerita apa yang berlaku sahaja yang berkaitan dengan peristiwa tu. Jangan sampai ke masalah orang lain pun kita babitkan, nampak tak? So, ini adalah langkah-langkah adab kita bila menerima sesuatu maklumat. Jangan main pukul rata. Asalkan info je, kita bubuh kat grup sebelah, share je. Kan? Kan, betul. Aku share je. Tanpa... Kau check sendirilah. Saya kata, orang lain pula kena check. Engkau yang tukang sebar lah, kena check dulu. Nampak tak? Dan kena ingat, kepada itu yang tukang sebar. Ni yang tukang baca pula kan. Bila tukang baca pula, dia pula contohlah kan. Dia pergi korek lagi. Ataupun dia sahaja pergi, apa panggil? Hack pun orang untuk sebarkan. Cari kesalahan semua kan. Kena ingat, pada tahun 2010 telah diperkenalkan satu undang-undang. Dipanggil Akta Perlindungan Data Peribadi. Di mana akta ini dia merangkumi privasi secara fizikal dan salah satu privasi data. Nampak tak? Database. Kalau didapati seseorang itu menyebar maklumat kita, menyebar maklumat kita daripada social media, kita boleh saman dia di atas akta ini. Tak cukup dengan itu. Kalaulah dia fitnah, kita boleh saman dia pula di atas Akta Fitnah ataupun Defamation Act. Dan kena ingat, Defamation Act ni, hukuman dia gila. Berat. Kan? Ditambah pula dengan Akta Perlindungan Data Peribadi tadi, di mana denda dia boleh mencecah RM500,000, penjara 3 tahun maksimum. Atau kedua-duanya sekali. Nak try? Cubalah. Kesan dia agak, hukuman dia berat juga. Dan mungkin yang membuat akaun palsu atau fake account tu, dia ingin mengkongsi masalah tapi menggunakan fake account, adakah dia benar? Termasuk dalam akta tadi. Nampak tak? Sekarang ni kena ingat, engkau yang buat fake account, ingat orang tak boleh detect. Betul. Kan? Di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dia ada satu kumpulan, kalau kita panggil biasanya CSI lah. Kan? Di mana mereka boleh menyiasat sampai ke tahap dia boleh tahu siapakah pemilik fake account tersebut. Sampai boleh tahu dia duduk mana, kan? And then boleh jumpa lagi dia login pukul berapa. Nampak tak? So kepada kaki-kaki fake account, berhati-hati. Kan? Kau mungkin mangsa yang kau duk hentam tu tak nampak. Betul? Tapi pihak berkuasa dalam masa tak sampai 3 hari. Kadang-kadang tak sampai 24 jam. Dia boleh jumpa kau yang buat kerja jahat tu. Dengar tu. Kalau setakat fake account nak stop tak apa. Jangan menyebarkan fitnah. Jangan menyebarkan fitnah. Kalau setakat nak stalk ex ke, kan, stalk sesiapa ke, tak apa. Dibenarkan. Itu dibenarkan. Itu macam kita buat kan. Macam biasa je. Tak. Menjadi mangsa. Betul, saya menjadi mangsa stalker. Tapi pihak berkuasa tahu. Alamak. Alamak. Okey, satu lagi isu yang sedang berlaku sekarang ni, isu kita tahu saudara kita di Palestin, tentang peperangan di Palestin dan juga Israel. Jadi kerana ada dakwaan sensitif mengenai konflik yang melanda di bumi Gaza, seorang pempengaruh telah dikecam dengan teruk oleh netizen kerana netizen mempersoalkan sikap dia yang enggan berkongsi sebarang ulasan tentang isu Palestin ni. Jadi boleh tak Bro Amin ulaskan sedikit tentang isu sebegini? Saya gini, pertama influencer ke, selebriti ke, public figure ke dia, hari ni mungkin hari kita lah. Sebab negara kita selamat, negara kita aman, kita boleh pergi ke mana sahaja dengan bebas, alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. But we never know in future. And bayangkan kalau kita berada di tempat rakyat Palestin. Dia Palestin ni senang je.
kita umpamakan Eliza duduk contohnya duduk di mana? Duduk di Ceras contohnya kan. Betul. Okey, tiba-tiba ada orang datang dia tengok rumah Eliza, lawa pula rumah dia Okey. Aku rasa ni tanah tok nenek aku rasa ni. Dengan selamba dia pergi pecah rumah kita, dia halau kita keluar. Okey. Kan? Kita tak nak keluar. Dia kata, okey kau tak nak keluar tak apa, kau duduk dalam jamban. Kita pun terpaksalah duduk dalam jamban sebab apa rumah kita kan. Dan kita lah duduk dalam jamban tu tengok dia selamba je lepak di ruang tamu, selamba je main game, makan semua, tengok TV kan. Sakitnya hati. Kan sakitnya hati selama 75 tahun kan. Okey. Selepas 75 tahun kita fikir tak boleh ni macam ni, aku kena lawan. Kita keluar, kita lawan. Bila kita keluar, kita lawan. Kita pula dituduh sebagai orang yang mencetuskan huru-hara. Okey. Walhal siapa yang memulakan dulu? Orang yang rampas rumah kita. Betul. Kan? Itulah yang melanda Palestin. Sejak tahun 1948. In fact awal lagi, tapi yang betul-betul Berlaku terjadinya. sangat obvious dan besar-besaran tahun 48 sampai sekarang 75 tahun. Rakyat Palestin merempat di atas bumi mereka sendiri. Tak ada elektrik yang sempurna, air tak sempurna, bahkan pergi mana-mana tempat kena tembak. Kan? Tiba-tiba bila mereka lawan untuk menuntut tanah mereka, mereka pula dilabel sebagai teroris. Budak-budak mati, budak-budak kena bom, budak-budak dibunuh, budak-budak disembelih. Kita pula boleh ambil pendekatan, saya tak nak berpihak lah. Come on lah. Kan? Kalaupun tak nak you all punya social media kena shadow ke, kena ban ke, tak apa, jangan buat kerap. Buat sekali-sekala. Kan? Supaya at least kita educate people and kita bagi dia faham they are not alone. Betul. Kita memberi kesedaran kepada ruang menggunakan platform media sosial dengan cara yang betul Dan lah. kalau kita belajar ilmu social media, memang akan kena ban kalau berterusan. Betul. Kan? Macam saya sendiri pun, saya share pasal Palestin. Sekali-sekala, bos sikit Iron Man. Okey. Sekali-sekala, bos sikit, okey hari ni kerja kan. Supaya algoritma kita tak diganggu oleh makhluk-makhluk jahat tu lah. Sebab saya rasa kita sebagai public figure ke pempengaruh dan sebagainya, kita ada satu kuasa untuk membantu sebenarnya secara tak Jangan di langsung. akhirat nanti Tuhan tanya, kau buat apa? Nah, nampak tak? Ingat satu prinsip. Mala yadruku kulluh la utriku kulluh. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Betul. Ayat yang menarik, saya suka. Penting gunakan Bro Amin. Gunakan ruangan media sosial itu dengan baiklah, dengan secara berhemah. Yang penting jangan menimbulkan segala fitnah. Jaga percakapan kita sebelum kita nak buat sesuatu posting itu sebenarnya. Betul tu Rina, dan saya sangat-sangat terbuka mata tentang topik hari ini, dan kita harapkan topik hari ini membawa banyak lagi pencerahan kepada apa yang kita telah bincangkan. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung segmen bersama dengan Bro Amin. Alamak. Jangan sedih. Terima kasih banyak-banyak. Bulan depan. Kita buat panjang sikit. Okey, terima kasih banyak-banyak Bro Amin hari ini kerana sudi bersama kami hari ini, dan juga semoga topik hari ini memberikan manfaat kepada mereka yang sedang mendengar. Betul, dan kita harapkan flight sebentar lagi berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Tapi sebelum Amin balik, nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Bro Amin tahu tak tentang kebaikan Habatus Sauda dengan minyak zaitun? Oh, tahu? Tahu. Ada hadis. Ada hadis. Ada hadis tentang kelebihan Habatus Sauda. Cuma ramai orang salah faham. Nabi kata syifa likulli lida. Penawar bagi segala penyakit. Hadis itu bukan nak sebut confirm penawar, tapi dia boleh jadi penawar bagi segala penyakit. Betul tu. Betul. Tapi kita nak tambah sikit. Sebab gabungan Habatus Sauda dengan minyak zaitun ni juga merupakan antara makanan sunnah yang tinggi khasiatnya. Betul. Dan selain daripada itu, penggunaan minyak zaitun dalam masakan dapat membantu untuk mengurangkan kolesterol yang tidak baik. Ya, betul. Oleh kerana itu kita nak kongsikan suatu produk dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com.
Gerimis di lautan. Salah Liza, kita bukan kat tepi laut. Habis tu kita di mana? Tuai padi. Salah. Bukan padi juga. Bukan padi. Kita tengah piknik ni, Kita tengah berkelah sebab kita di segmen istimewa ni Liza. Ya, betul tu. Dan bersama kita adalah pengasas kepada Rose Glam Picnic Glam. Hai, Assalamualaikum. Kita bersama dengan Cik Arifah binti Muhammad Yusof. Kita panggil Arifah lah. Boleh. Sihat. Hai, sihat. Boleh panggil Rifah pun boleh. Rifah, okey. Kita santai-santai tengah piknik ni kan. Kita santai-santai je lah. Okey, Rifah, permulaannya kan kita nak tahu juga macam mana, apa ceritanya. Pada mulanya ni ada kan bisnes perniagaan sebegini. Bukan renyah ke nak buat ni? Okey, saya cerita dari start lah masa saya boleh run this business. Okey, untuk sebenarnya before this saya pernah ada business lain. Waktu PKP kan 2020 hingga 2021. And then saya buat handmade accessories waktu tu. Jadi saya memang minat seni lah sebenarnya. Okey. Lepas tu saya jalani latihan praktikal. And lepas dah habis study degree, saya decide untuk buat business baru. Sebelum start kerja yang permanent lah. Jadi waktu tu saya tengah scroll Pinterest. And then terkeluarlah feed tentang piknik. Waktu tu baru dapat inspirasi untuk buat piknik rental. Betul, ni adalah Pinterest. Yes. Yes. Dijalankan secara part time sekarang oleh seorang student sepenuh masa. Wow, tapi kita tahu juga cabaran sebagai seorang student. Betul. Nak buat bisnes side income ni pula macam mana? Okey, yang pertama sekali of course lah tentang time management. Itu cabaran yang paling kita nak kena control lah. Tapi saya usually kalau cuti semester memang kita buat secara full time lah. Cuti semester 2 bulan memang saya akan take over. And then untuk sekarang ni saya punya partner, dia yang tolong handle dululah sementara saya tengah sambung belajar. Ada tulang belakang. Ya, betul. Jadi di awal-awal dulu kan masa mula-mula yelah idea piknik ni saya rasa baru juga sebenarnya kan sebab Rifah sendiri pun dapat daripada Pinterest kan. So idea ni agak fresh. Jadi kita nak tanya juga macam mana sambutan orang ramai pada mulanya. Mungkin ada orang cakap macam iya ke complete betul ke nampak macam ni boleh ke macam ni. Macam mana Rifah ambil macam mana sambutan orang ramai tu? Okey, waktu sambutan pertama sekali saya try untuk set up depan rumah saya sendiri. Sebab depan rumah saya ada padang. Jadi saya try set up, minta tolong adik untuk set up dan saya ambil gambar post dekat Instagram. And waktu tu saya ingat lagi saya punya follower cuma ada 7 orang je. And saya keep posting sampai seminggu lepas tu and then ada orang reach untuk dia nak book set up lah. Dan waktu tu lah yang dia start book and then lepas tu ada lagi lah customer lain bila kita post-post banyak-banyak. Okey, peranan media sosial tu sebenarnya besar. Daripada situ orang dah mula kenal Rose Picnic ni. Okey, tapi kita nak tanya juga nak set up ni macam Izzah kata tadi renyah kan? Kalau saya ni tak apalah, saya ambil Arifah je lah yang tolong set up kan. Cabaran nak buat set up ni mungkin kosnya, mungkin nak jaga, nak bagi kualiti dia cantik dan sebagainya. Macam mana tu? Okey, kalau untuk kita set up memang agak sukar. Waktu first kali saya, sebab kita tak pernah set up. And then kita try set up, waktu tu lah yang baru kita explore macam mana nak set up, macam mana nak susun barang. Lepas tu dia punya tips sebenarnya kena cari material yang berat. Supaya tak ditiup angin. Yelah, ketika kita tahu cuaca di Malaysia ni. Tiba-tiba ribut nanti. Panas. Jadi dekat situlah by the time saya set up banyak-banyak kali slot and saya belajarlah macam mana nak arrange, macam mana nak bagi elak kena hujan ke, nak elak angin. Jadi kita banyak kali praktis lah. Ingat senang ke? Tak susah tau. Ada orang berfikiran bahawasanya letak-letak je dah settle. Tidak ya penonton. Ia memerlukan kerja yang banyak. So macam Rifah sendiri cakap tadi, kena pastikan barang tu berat dan sebagainya. Dan yang paling penting kualiti barang tu selepas satu piknik tu boleh guna lagi. Betul tak? Okey, Rifah nak tanya juga siapa tulang belakang untuk bisnes pada hari ini? Tulang belakang tak lain tak bukanlah kedua ibu bapa saya. Waktu saya start bisnes pun memang saya minta suggestion dari mama dengan babah lah. Dan parents saya bagi idea macam mana nak set up semua. Jadi seterusnya kepada adik-beradik saya jugalah yang telah banyak membantu
Sebenarnya waktu saya first start business, saya tak pandai bawa kereta. Oh, okey. Really? Oh, okey. Ini dah menarik. Dia mesti adik yang bawa ke? Betul. Jadi waktu tu kakak dengan adik saya tengah cuti semester dan diorang lah yang tolong saya hantar pergi piknik setup. Sekarang saya dah ada lesen lah. Dah budak-budak sendirilah sekarang. So keluarga lah antara sokongan pertama yang sentiasa memberikan awak kepercayaan untuk lakukan bisnes ni. Tapi nak tanya tak? Saya tengok dekat IG dia macam-macam, Eliza. Betul. Corak gini, corak warna macam ni, macam ni. Macam kat belakang kita ni kan ada kemah tau. Tapi kita tanya juga daripada mana datang idea dan inspirasi untuk sebuah tema tu. Tapi kejap. Tapi kita minum berehat dulu. sekejap. Kita Kita main batu seremban dulu. Kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Tu lompat. Pandai tak main batu seremban tu? 2121 apa tadi? Tak ingat lah 57 kot. 57. Alamak, saya bukan orang seremban lah. Okey, kita masih lagi bersama dengan Arifah kita, pengasas Rose Picnic Glam untuk topik kita Picnic Surprise, segmen istimewa hari ini kita bawakan di Hawa. Okay, kalau tadi saya tanya soalan Eliza, berkenaan tentang mungkin awak juga buat birthday party, buat berkelah, buat macam-macam event untuk piknik ni kan. Tapi ada juga komen-komen untuk daripada customer ada juga kan. Jadi macam mana awak dapat idea dan inspirasi untuk sebuah tema tu? Mungkin mereka nak tema macam ni, tema macam ni lain-lain lah kan. Jadi macam mana? Okey, untuk kita punya package piknik ni sebenarnya kita ada 3 set. Satu basic set sebab saya tahu macam kadang-kadang student pun diorang nak juga sambut piknik tapi harga pasaran maybe agak tinggi lah. Jadi untuk basic set memang kita ada package yang murah lah. RM89 sahaja. Wah, serendah RM89. Dah dapat cantik macam ni. Lepas tu kita ada birthday piknik juga. Okey, birthday piknik sebab mula-mula memang tak ada and then ada customer lah yang request, boleh tak saya nak tambah balloon. Itu yang customer awal-awal. Jadi waktu tu barulah saya decide untuk buat satu package untuk birthday pula. And then yang ketiga ada candlelight. Candlelight tu waktu malam lah. Istimewa tu. Yes, selalu kadang-kadang orang nak sambut anniversary kan. Jadi kita buat yang romantic punya version lah. Dan yang ni adalah yang terbaru, Dinda Package. Yang ni kita ambil konsep klasik vibe sikit. Yang ni Dinda kanda kejap lagi. Dia nak saya tahu apa dalam otak awak. Apa tu? Kan? Sebab yelah untuk dia tertarik dengan romantik tu. Betul. Dia meraihkan. Orang baru kahwin. Dia meraihkan pasangan-pasangan bahagia ni. Dan tanya juga awak terima jugalah kalau customer punya permintaan nak macam ni, awak terima. Kalau usually before this memang ada yang request untuk dia punya, kita panggil apa lah, dia add on lah. So memang adalah kalau nak add on balloon ke, dia nak tambah extra flag ke, memang kita ada provide lah. Tapi dia ada extra charge lah untuk yang tu. Yelah, kita buat extra work, extra charge lah. Awak duduk datang je lah. Macam penting puas hati. Ya, betul. Okey, Rifah nak tanya juga, untuk package yang you buka ni, adakah terbuka dalam area KL sahaja ke, ataupun ada plan untuk melebarkan sayap ke tempat lain ke, ke negeri-negeri lain ke? Okey, yang sekarang ni memang kita fokus kepada area Shah Alam saja. Okey. And dekat Shah Alam bukan dekat main Shah Alam je, kita ada tempat lain juga dekat Siti Alam, dekat Denai Alam dan juga lagi satu dekat Elmina. Elmina Park kan? Yes. Dekat Puncak Alam pun ada juga. Jadi kita memang cover area Shah Alam lah. And lepas ni insya-Allah mungkin akan ada di Johor Bahru juga. Orang-orang JB. Saya orang JB. Orang-orang JB kat mana? Tunggu. Kena tengoklah social media update kan. Dekat KLCC ada tak? Dekat KL tak ada. Jadi nak KLCC tak boleh parking. Nanti guard halau awak. Baru nak menonton KLCC punya bangunan. Okey, nak tanya juga kalau mereka nak membuat tempahan dengan Rose Picnic Glam, ada tak tempoh masa yang mereka perlu book dulu ataupun boleh last minute order ke macam mana? Okey, untuk kita punya package seeloknya book 3 hari sebelum. 3 hari itu dia punya minimum lah. And then kita usually customer dia memang akan book sebulan sebelum. Sebab dia tahu package untuk slot weekend memang selalu full.
Jadi memang ramai yang diorang akan book sebulan sebelum. And then yang last minute pun ada. Kalau as long as slot available, kita akan terimalah order dia. Okey, untuk bulan November dah penuh ke? November almost full. Boleh book. Okay, saya nak tanya Rifa kan, dah seronok ni kan, kita tahu ini adalah satu perniagaan yang sangat berkembang kan. Tapi saya nak tahu juga kadang-kadang ada juga netizen di luar yang macam rasa tak puas hati. Jadi macam mana Rifa sebagai seorang peniaga muda kan, ambil feedback yang negatif tu, macam mana Rifa tukarkan jadi negatif, tukarkan jadi positif. Sebab kita tahu social media ni kadang-kadang tak ada limitasinya. Kadang-kadang orang cakap je tak cantik lah, itulah dan sebagainya. Jadi macam mana Rifa ambil kata-kata macam tu? Okey, untuk pertanyaan Eliza, sebenarnya selama saya run bisnes dari last year sampai sekarang, feedback semuanya positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Feedback semuanya positif. Tapi adalah juga yang cakap, kenapa harga mahal sangat, macam tu. Tapi kita fahamlah mungkin dia punya situation agak susah. So bagi dia harga tu mungkin tak berbaloi lah untuk dia. Tapi kalau ada komen yang macam tu, kita akan just PM and bagi tahulah apa package yang kita ada. Sebab kadang-kadang dia tak tahu kita ada package yang murah. Jadi kita akan personal lah PM bagi tahu macam tu. Okey, dia sepanjang setahun lebih lah betul. Untuk Rose Picnic Glam ni kan. Mungkin apa di antara awak rasa awak punya servis ni kan memberikan kepuasan kepada orang kan. Jadi apa yang membuatkan awak puas untuk menolong mereka ini? Okey. Saya rasa gembira. Pertama sekali bila tengok customer, dia datang sebab dia selalu buat surprise. Jadi waktu the moment dia datang tu, saya ada sekali tengok dia punya macam mana dia surprise dengan partner, surprise dengan parents. Jadi waktu tu saya mestilah kita rasa gembira kan. Betul. Sebab kita ni dikira macam membantu mereka juga. Jadi saya selalu minta feedback ataupun kadang-kadang diorang sendiri yang willing untuk share video. Saya post lah dekat saya punya account. Yang penting semuanya positif. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebab saya itu adalah satu keseronokan kan. Kalau kita bagi, sebab kalau nak set up sini macam saya cakap renyah. Yang belakang kalau saya nak ikat sendiri dia tak jadi dia Rina. Kalau kita nak beli satu tu, kita kena beli yang lain juga. Betul. Jadi ini adalah salah satu aktiviti yang anda boleh buat kalau let's say tak tahu nak pergi mana. Nak melepak, tak ada idea nak lepak dekat macam padang dan sebagainya, tepi pantai dan sebagainya boleh. Betul? Kan? Okey, kita tanya juga package yang ada dekat Rose Picnic Glam ni, antaranya mungkin mereka nak tanya juga kalau mereka nak 2 orang macam mana, kalau family macam mana, kalau ramai pula macam mana. Okey, kalau kita punya package ni dia sesuai untuk 4 ke 5 orang untuk satu set. Jadi kalau let's say customer dia nak sambut big family, kita akan suggest dia sambut dekat dalam kawasan yang berbumbung lah macam gazebo atau pondok sebab lagi luas kan. And then kita memang ada juga tambahan karpet kalau mereka ramai orang. Macam tu. Jadi boleh request lah kalau si ramai boleh buat besar sikit macam tu. Okey, untuk package ni kan mungkin ada tak yang macam permintaan ramai orang Malaysia? Mana satu? Kita nak tahu juga orang birthday ke bercinta ke kan? Yang kemah tak nampak kain ke macam mana? Okey, kalau yang selalunya full, usually birthday picnic. Sebab dekat birthday picnic tu kita memang sediakan set pinggan and ada mini table and ada balloon, ada birthday banner. Jadi macam complete lah, diorang tak perlu bawa apa-apa dah. Yang tu memang selalunya rakyat Malaysia book yang tu lah. And untuk waktu malam of course yang candlelight punya. Yes. Romantik. Yang itu yang Malaysia nak. Malaysia suka yang itu romantik. Sebab aktiviti sangat popular sekarang ni. Jadi kita bawakanlah sesuatu untuk menonton. Okey, nak tanya juga last question. Mungkin ada situasi awak rasa paling mencabar pada ketika awak berhadapan dengan customer. Boleh kongsi mungkin dengan cuaca di Malaysia ke macam mana? Okey, yang paling mencabar bagi saya of course lah sebabkan cuaca. Betul. Okay. Sebab kita bila kita set up deco, kita ada negara kita ada banyak cuaca, kadang-kadang panas, hujan dengan angin. Jadi saya kena make sure hari tu memang cuaca okey. Jadi kalau let's say tiba-tiba hujan, kita akan tukar set up dekat kawasan berbumbung lah. Macam tu. Okay. Jadi itu option. So macam tak perlulah risau sangat sebab Arifah sendiri dan tim akan
fikirkan untuk anda. Ya, Yang penting anda cantik duduk je kat situ. Okey, last media sosial. Media sosial kepada penonton. Okey, kalau nak book boleh contact kami through IG rose.picnicglam dan juga kami ada akaun TikTok rose.picnicglam. Alright. Jadi boleh terus DM and kita ada letak jugalah link and number phone. Alright, tekan saja link tu di media sosial. Betul. Okey. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Rifah kerana sudi hadir. Kongsikan tentang perniagaan yang macam tu sebab in-trend kan? Sebab dia in-trend. Saya nak book lepas ni. Awak nak book lepas ni. Contact. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kita Semoga jumpa lagi. maju jaya insya-Allah. Dan InsyaAllah. kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton Hawa.